Assalamualaikum, salam sejahtera. Kegunaan kembali lagi. Dalam video pada kali ini, kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM kinematik, iaitu pergerakan pada garis lurus bahagian yang ketiga. Dalam bahagian yang ketiga, satu soalan yang panjang untuk kita bincangkan. Apa yang cikgu harapkan soalan dan perbincangan soalan ini dapat memantapkan lagi pemahaman para pelajar dalam pelajaran ini. Perhatikan soalan yang cikgu berikan, iaitu satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap O. Hal laju zarah itu V cm per saat diberikan oleh fungsi V sama dengan 10 tambah T tolak 2 T kuasa 2 dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas meninggalkan O. Cari yang pertama hal laju awal dalam sentimeter per saat zarah itu. Soalan yang kedua, pecutan awal dalam sentimeter per saat zarah itu. Soalan yang ketiga, hal laju maksimum dalam unit sentimeter per saat. Dan soalan yang terakhir, jarak dalam sentimeter dari O apabila zarah itu berhenti seketika. Jadi dalam soalan ini, ada beberapa perkara asas yang perlu kita teliti terlebih dahulu sebelum daripada kita mula menjawab soalan ini. Bahagian yang pertama adalah fungsi yang diberikan V sama dengan 10 tambah T tolak 2T kuasa 2. Ini bermaksud hal laju semasa bergantung kepada nilai T. Bermakna sekiranya kita hendak mendapatkan hal laju V pada masa T, apa yang perlu kita lakukan adalah menggantikan nilai T dalam fungsi berkenaan. Perkara yang kedua adalah dari segi corak ataupun pattern pergerakan zarah itu. Zarah itu bergerak bermula daripada titik O. Ini bermaksud pada masa T sama dengan 0, S sama dengan 0. Dan hal laju yang diambil kira adalah hal laju selepas meninggalkan titik O. Awal yang paling penting dalam soalan ini adalah fungsi bagi hal laju. Fungsi bagi hal laju yang diberikan V sama dengan 10 tambah T tolak 2 T kuasa 2. So ini adalah fungsi yang diberikan. Dan dalam soalan itu juga dikatakan bahawa zarah itu bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui titik tetap O. Dan dalam keadaan T adalah masa selepas meninggalkan titik O. Ini memberi gambaran kepada kita bahawa apabila T sama dengan 0, sesaran bagi jasad itu adalah 0, iaitu jasad ataupun objek ini bermula daripada titik O. Dalam bahagian pertama soalan ini, kita dikendaki mendapatkan apakah dia hal laju awal. Yang dimaksudkan dengan hal laju awal adalah apakah dia nilai V apabila T sama dengan 0. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Gantikan nilai T sama dengan 0 dalam fungsi hal laju. 10 tambah 0 tolak 2 darab 0 kuasa 2. Ini memberikan kita nilai 10, iaitu 10 cm per saat. Unit telah dinyatakan dalam soalan tadi. Kemudian dalam soalan bahagian yang kedua, kita dikendaki mendapatkan pecutan awal. Kita hendak mendapatkan pecutan. Untuk mendapatkan pecutan daripada fungsi hal laju, apa yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan pembezaan ataupun differentiation. Jadi A adalah sama dengan dV perkan dengan dt. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah bezakan fungsi 10
tambah T tolak 2 T kuasa 2 terhadap masa. Jadi apabila kita bezakan 10, kita akan dapat 0, bezakan T, kita akan dapat 1, bezakan 2T kuasa 2, kita akan dapat negatif 4T. Itu dalam bentuk fungsi dalam sebutan T. Jadi kalau dikatakan pecutan awal, apakah dia nilai bagi pecutan apabila T sama dengan 0? Ini akan memberikan kita pecutan awal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggantikan nilai T sama dengan 0 dalam fungsi pecutan ini. A sama dengan 1 tolak 4T. Jadi bila T sama dengan 0, dia adalah 1 tolak 4 darab 0. Kita dapat 1, iaitu 1 cm per saat ataupun 1 cm per saat kuasa 2. Okey, kemudian untuk kita mendapatkan halaju maksimum, kita perlu faham bilakah masanya berlaku halaju maksimum. Kita telah lihat dalam pelajaran yang lepas, halaju maksimum akan dicapai apabila pecutan sama dengan 0. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai T, iaitu masa di mana pecutan sama dengan 0. Jadi dalam menjawab soalan bahagian yang kedua, kita ada fungsi bagi pecutan, iaitu A sama dengan 1 tolak 4T. Jadi kita tahu bahawa P maksimum apabila A sama dengan 0. Jadi apabila A sama dengan 0, bermaksud 1 tolak 4T yang sama dengan 0. Bawa 4T ke sebelah kanan, 1 sama dengan 4T. Jadi T sama dengan 1/4. Sekarang kita dah tahu bahawa pada saat 1/4, jasad itu mengalami laju maksimum. Apakah lajunya? Kita perlu gantikan dalam fungsi halaju. 10 tambahkan dengan T 1/4, tambahkan tolakkan dengan 2 1/4 kuasa 2. Cikgu tidak untuk selesaikan ini, cikgu lakukan secara manual. 1/4 tolak 2 darabkan dengan 1/16. Bila 1/4 dikuasa 2 kan, kita boleh masukkan 10 tambah 1/4 tolak 1/8. 1/4 adalah 2/8. Jadi 10 tambah 2/8 tolak 1/8, kita akan dapat 10 1/8 cm per saat. Ini adalah merupakan halaju maksimum yang dicapai apabila T sama dengan 1/4, iaitu nilai A-nya adalah 0. Bahagian yang terakhir soalan ini pula menghendaki kita mendapatkan jarak zarah itu apabila objek itu berhenti seketika. Kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan berhenti seketika. Berhenti seketika bermaksud nilai V sama dengan 0. Kita juga perlu faham apa yang dimaksudkan dengan jarak. Jarak adalah magnitude bagi sesaran. Jadi kita perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan sesaran. Sekiranya kita ada fungsi halaju, untuk mendapatkan sesaran, kita perlu lakukan integration ataupun pengamiran. Jadi, langkah yang pertama, kita cuba lakukan pengamiran untuk mendapatkan fungsi bagi sesaran. So, sesaran S sama dengan kamiran V terhadap masa, iaitu kamiran bagi fungsi 10 tambah T
tolak 2T kuasa 2 terhadap masa. Jadi apabila kita lakukan kameran, kita kamerkan 10, kita akan dapat 10T. Kamerkan T, kita akan dapat T kuasa 2 per 2. Bila kita kamerkan 2T kuasa 2, kita akan dapat tandanya negatif 2T kuasa 2 per 3. Jangan lupa ada pemalar di situ, tambahkan dengan C. Ini adalah merupakan fungsi bagi sesaran. Perkara yang kedua yang kita perlu tahu adalah bila masanya objek itu ataupun jasad itu berhenti. Berhenti bermaksud V sama dengan kosong. Jadi kita cuba dapatkan apakah dia T ataupun masa zarah itu ataupun jasad itu berhenti. Jadi kita tahu V sama dengan 10 tambah T tolak 2T kuasa 2. Maka bila V sama dengan kosong, sebenarnya adalah 10 tambah T tolak 2T kuasa 2 yang sama dengan kosong. Perhatikan, ini merupakan persamaan kuadratik. Kita perlu selesaikan persamaan kuadratik ini. Para pelajar boleh gunakan mesin kira, tapi cikgu gunakan pemfaktoran untuk mendapatkan nilai T. Jadi positifkan dia terlebih dahulu. Bila cikgu positifkan 2T kuasa 2 tolak T tolak 10 sama dengan kosong. Cikgu lebih selesa dengan T kuasa 2 yang bernilai positif. Kita boleh cuba faktorkan. Kita nak dapat negatif 10. Negatif 10. Kita boleh lakukan kaedah cuba-cuba. Nak dapatkan 10. Kita 5 dengan 2. Kita nak dapatkan negatif, salah satu mesti negatif. Kita perlu ambil kira supaya hasil darab silangnya adalah negatif T. Kita boleh letakkan tanda negatif dekat 5. 2 positif. Hasil darab silang 2T kuasa 2 dan negatif 10. Dan hasil darab silang di sini negatif 5T. Di sini 2 darab 2, 4T positif. Bila kita tambahkan, kita dapat negatif T. Setiap sebutan adalah sama, maka kita boleh tulis dalam bentuk faktoran. 2T tolak 5 darabkan dengan T tambah 2 sama dengan kosong. Bila ini sama dengan kosong, 2T tolak 5 sama dengan kosong, maka kita akan dapat T sama dengan 5 per 2. Ataupun bila T tambah 2 sama dengan kosong, T sama dengan negatif 2. Kita harus ingat bahawa masa adalah kuantiti skala. Dia tidak boleh mengambil nilai negatif. Maka T sama dengan 5 per 2. Sekarang kita dah ada T sama dengan 5 per 2. Dan kita dah ada fungsi bagi sesaran. Jadi langkah seterusnya adalah menggantikan nilai T ke dalam fungsi sesaran ini bagi mendapatkan sesaran. Kita akan gantikan T dalam fungsi sesaran ini, iaitu T sama dengan 5 per 2. Jadi sesaran adalah 10 darabkan dengan 5 per 2 tambah 5 per 2 kuasa 2 perkan dengan 2 tolak 2 5 per 2 kuasa 3 perkan dengan 3 tambahkan dengan C. Jangan lupa untuk nak mendapatkan nilai C tadi, perhatikan bila T sama dengan kosong, S sama dengan kosong. Jadi bila kita gantikan T, kita akan dapati bahawa kosong sama dengan C. Maka dengan sebab itu nilai C sama dengan kosong. Jadi sebenarnya fungsi bagi sesaran adalah S sama dengan 10T tambah T kuasa 2 per 2 tolak 2T kuasa 3
3. Sebab nilai C sekarang bernilai kosong. Jadi langkah berikutnya kita selesaikan. Para pelajar boleh gunakan kalkulator untuk menyelesaikannya dengan lebih cepat. Jadi nanti para pelajar akan dapat S sama dengan 17 per 24, ataupun kalau kita gunakan perpuluhan, dia adalah 17,708 cm. Jadi sasarannya adalah 17,708 cm, maka kita boleh katakan bahawa jaraknya adalah 17,708 cm. Ini adalah secara ringkas jawapan yang cikgu sediakan untuk menjawab soalan bahagian A, bahagian B, kemudian seterusnya untuk menjawab bahagian C, dan ini adalah bahagian D. Sekiranya para pelajar merasakan terlalu laju, para pelajar boleh perlahankan video ini ataupun hentikan video ini untuk membuat pemerhatian. Cukup dulu untuk sesi video pada kali ini. Hingga kita berjumpa lagi dalam sesi video yang akan datang. Jangan lupa like dan share video ini dengan rakan-rakan yang mungkin memerlukan. Subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.